Bila kita dah masuk alam haiwan ni, kita kena melayan je. Dia ada satu naluri, dia boleh tahu perasaan kita, kemanjaan kita macam mana. Dia berkumpulan sekitar 7 ke 10 ekor. Lebih kurang seminggu ke 10 hari lepas lah dia lalu kawasan ni. Latihan-latihan yang dijalankan sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran sebenar. Gajah ni penting sebab dia adalah jurutera hutan. Kita lindungi supaya generasi akan datang ni dapat mengenal gajah. Ada satu masa tu gajah liar daripada hutan, dia masuk ke pusat kita dan dia pun jatuh cinta dengan gajah denak kita dan dia pun culik gajah denak kita masuk ke dalam hutan. Malaysia dengan keluasan hutan 18.83 juta hektar mempunyai populasi gajah liar dianggarkan seramai lebih 1,600 ekor. Sebahagian besarnya berada di semenanjung Malaysia. Sungai Deka, Terengganu. Bermula dari inisiatif kerajaan negeri menerusi Jabatan Perhilitan, Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka menempatkan 6 gajah dewasa dan 2 anak gajah. Berfungsi sebagai pusat konservasi dan penguatkuasaan di bawah Akta 716, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Ia terletak di tengah hutan simpan tembat, kira-kira 60 km dari Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir. Ini kisah indah. Gajah denak yang jatuh cinta dengan seekor gajah liar sehingga sanggup mengikutinya ke hutan belantara. Akan tetapi, ia juga menjadi kisah simbiosis manusia dan gajah dalam usaha pihak yang mempunyai kesedaran bahawa untuk mengekalkan ekosistem alam semula jadi yang seimbang, makhluk darat terbesar ini harus dipelihara kewujudannya. 8 ekor gajah ditempatkan dan dilatih di pusat ini. 3 daripadanya gajah denak, iaitu yang terlatih mengurus dan memikat gajah liar untuk dipindahkan ke lokasi selamat. 5 ekor lagi penghuni adalah gajah separa liar, termasuk 2 anak gajah yang diselamatkan. Gajah denak di Sungai Deka sudah pun terbabit dalam lebih 200 operasi translokasi gajah konflik di seluruh Malaysia. Antara penghuni gajah denak di pusat ini ialah Indah. Seekor gajah betina, Indah kini berusia 28 tahun. Pernah terbabit dalam 4 operasi memindahkan gajah konflik setakat ini. Bagi penjaga gajah atau dikenali sebagai mahut, Indah dilihat sebagai antara pelapis gajah denak di pusat ini. Kita kena sentiasa berinteraksi dengan dia, kena selalu bercakap dengan dia dan kita kena manjakan dia. Kita kena lebihkan bercakap dengan dia. Dan kita boleh katakan gajah ni perangai dia lebih macam manusia kata. Dia perlukan kasih sayang. Dia Indah ni semua orang boleh masuk, tak ada masalah kata. Dia boleh buat, tapi kalau gajah jantan memang berbeza sangat. Kalau contohnya Indah, Suria, Kala, dia mesra dengan semua orang. Gajah ni kita nak tahu dia okey, dia tak ada masalah, dia takkan buat perangai. Dia ada setengah gajah ni dia suka merajuk. Bila kita tak bagi makan memang dia tak akan makan. Lepas tu bila kita suruh dia makan, kita kena pujuk balik. Dia ada setengah ni gajah ni dia cemburu kuat. Kita selalu kena memujuk dia. Selalu berinteraksi dengan dia. Dia kenal suara, bau badan apa semua dia tahu kata. Dia patuh.
Bila dia patuh dengan seorang tuan, memang dia akan patuh betul. Gajah ni sifat gajah. Setiap mahut dan gajah denak saling memerlukan. Masa dan tenaga yang dicurahkan mahut akan membuatkan gajah lebih memahami dan akur kepada arahan penjaga. Satu elemen yang kritikal dalam operasi translokasi. Ada satu masa tu gajah liar daripada hutan, dia masuk ke pusat kita dan dia pun jatuh cinta dengan gajah denak kita dan dia pun culik gajah denak kita masuk ke dalam hutan. Dan unik dia, gajah denak kita tidak melawan, dia pun ikut gajah liar tu masuk ke hutan. Pada petang tu dia ada masuk, dia pilih semua, dia tengok semua gajah-gajah dekat sini, tapi dia pilih berkenan dengan Indah. Indah pun berkenan dengan dia. First malam tu saya tengok, pada pukul 3 lebih pagi, dia masuk, dia tolak. Dia tolak tiang dengan belalai. Dia tolak, dia masuk ke dalam kandang. Sebab masa tu gajah kita tak tambat. Memang dalam pedok kita bagi dia bebas. Persekeliaran dia memang bebas kata. Tapi sebab itulah dia boleh keluar daripada kandang tu. Dia nak keluar tak boleh, dia pecah habis semua kandang. Masa kita ambil daripada hutan tu, dia memang liar. Saya nak ambil masa dalam seminggu lebih juga untuk rapat balik dengan dia. Saya pergi dekat dia lagi, saya pergi dekat dia lagi kata. Nak rapatkan balik saya kena masuk slow kena pujuk. Kisah menarik. Kawin lari antara Indah dan gajah liar menjadi legend rimba di kalangan mahut Sungai Deka. Sebagai pusat melatih denak, setiap gajah harus dipantau pemakanannya. Gajah memerlukan makanan dan nutrisi yang secukupnya. Diet pemakanan mereka di sini merangkumi tumbuhan dan buah-buahan. Haiwan dari era Pleistocene ini makan mengikut jisim berat badan mereka, iaitu 10% dari jumlah berat badan. Purata masa makan bagi gajah pula dalam sehari ialah 12 hingga ke 18 jam. Macam di pusat kita, kebanyakan 8 ekor gajah kita purata dia 2 tan. Jadi purata makanan dekat pusat kita ni untuk seekor gajah adalah 200 kilo. Makanan dia terdiri daripada rumput napier, tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan itu termasuk betik, tebu dengan batang pisang. Lepas tu dia ada pellet untuk dimakan pagi. Berat makanan gajah untuk seekor seberat 200 kilo. 200 kilo tu merangkumi purata rumput napier 150 kilo, betik 10 kilo, tebu 10 kilo, batang pisang 20 kilo, lepas tu pellet 6 kilo. Sehari. Kedudukan pusat konservasi gajah ini yang terletak di tengah hutan memudahkan aktiviti latihan trekking sejauh 1 km untuk gajah denak. Selain sebagai latihan daya tahan, gajah denak ini turut memerlukan suasana habitat sebenar, bebas dari kurungan, sama seperti gajah hutan yang lain. Ia juga sebagai latihan meningkatkan kemahiran mahut mengendalikan gajah denak. Supaya kita boleh buat gajah dengan mahut ni serasi, itu yang pertama. Kedua, supaya gajah tu ada stamina. Dan ketiga, supaya gajah tu biasa untuk pergerakan. Sebab bila kita buat operasi pindah gajah, kita akan berada dalam situasi ataupun dalam keadaan lokasi yang berbeza bentuk. Jadi salah satu dia untuk biasakan gajah ni pergi ke operasi, trekking tu adalah salah satu dia punya objektif dia trekking. Sebab bila dia trekking, dia akan lalu bermacam-macam jalan, dia akan bermacam-macam laluan dan melalui bermacam-macam kesukaran. Meskipun berstatus denak, naluri haiwan liar ini bergelumang di dalam air dingin tidak dinafikan.
Mahut kita dengan gajah tu, dia bermain di tempat betul-betul natural, betul-betul sepuluh jadi. Sebab itu, tempat kolam mandi kita dekat yang kita deka ni, kita dalamkan dia supaya gajah tu dia betul-betul berasa dia dekat dalam alam semula jadi dia. Satu, sepanjang perjalanan kita ke tempat mandi gajah tu, kita tak ada buat apa-apa pembinaan. Sebab kita mahu gajah tu, dia masuk, dia trekking, sampai ke tempat mandi tu, dia rasa suasana tu adalah tempat dia. Aktiviti memandikan gajah juga bertujuan meningkatkan keserasian mahut bersama gajah masing-masing selain menyejukkan tubuh mamalia ini. Salah satu gajah dia sentiasa mandi sebab satu dia kena sentiasa sejuk. Sebab tu dia untuk dia menyejukkan badan dia, dia semada menggunakan air ataupun menggunakan lumpur. Biasa kalau kita dekat pusat, kalau kita tak mandikan dia, kita akan ikat dia dekat luar ataupun kita buat dia di hutan, biasa dia akan menggunakan tanah untuk sejukkan badan dia. Selain melatih denak, antara aktiviti lain ialah operasi penguatkuasaan Jabatan Perkhidmatan bersama veteran Angkatan Tentera Malaysia dan Orang Asli, VETOA, Perbadanan Taman Negeri dan NGO yang kini sedang giat dilaksanakan. Ia melibatkan kumpulan rondaan yang akan membuat cerapan hidupan liar dan hutan. Salah satu fungsi pusat kita adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan kita sini melibatkan Jabatan Perkhidmatan bersama dengan agensi kerajaan negeri, taman negeri dan juga NGO. Kita laksanakan penguatkuasaan di dalam hutan simpan tempat, termasuklah melakukan cerapan hidupan liar dan juga op jerat. Hasil tinjauan rondaan mendapati bukti dan kesan laluan hidupan liar di beberapa lokasi cerapan, terutamanya gajah. Persekitaran hutan yang tidak terlalu tebal dengan sumber hasil hutan membolehkan gajah bebas bergerak, mencari makanan dan berehat. Ni salah satu denai yang digunakan gajah lah. Kalau ikut ni, tapak gajah ni dia berkumpulan sekitar 7 ke 10 ekor lah. Sebab dia ada yang kecil tu, yang dewasa pun ada. Kalau ikut anggaran daripada tapak kaki gajah ni, lebih kurang sekitar dalam seminggu ke 10 hari lepas lah dia lalu kawasan ni. Ini memang laluan dia lah? Ni memang kalau ikut kawasan aktif dia lah. Kawasan keliaran dia yang aktif. Maknanya sekitar seminggu ke 2 minggu dia akan bersih balik lah kawasan ni. Ini ya, tak apa video, tak apa dah ni. Tak apa dah. Bulu lah, menambah bulu. Macam sekarang ni, contoh macam najis gajah ni, biasa kita buat andaian anggaran tempoh masa dia ni bergantung pada najis dia ni lah. Kita 2 minggu ke sebulan lah dia dah lalu kawasan ni. Tapi kalau tengok persekitaran dia ni, kemungkinan jumlah kawanan dia ni sekitar 10 ke 15 ekor lah yang lalu kawasan ni. Biasanya gajah ni sifat dia akan berkeliaran di tempat yang sama ke macam mana? Bila dia dah datang meragut satu-satu tempat tu dalam kawasan keliaran dia tu, dia akan pusing balik untuk makan tempat sama dalam anggaran masa tertentu. Bila biasanya pokok tu dah berpucuk balik, pokok-pokok, anak-anak pokok tu dah tumbuh balik untuk makanan dia lah. Menurut pemerhatian, pergerakan gajah liar ini agak rambang, namun ia masih boleh dijangka kerana laluannya sentiasa berulang-ulang. Ni kesan
besar daripada gajah bergeser dekat pokok. Tanah. Tanah ni daripada tubuh gajah ni. Tubuh dia kecil tapi dia tinggi. Ada yang tubuh besar, rendah, tapak besar. Dia bukan macam manusia jugalah. Kalau ikut ketinggian dia ni, dia punya kesan geseran dia ni, kebiasaannya gajah yang besar dengan ketinggian ni biasa gajah jantan lah. Selain membuat cerapan haiwan liar, ada satu lagi aktiviti penguatkuasaan yang perlu dilakukan. Penugasan seterusnya ialah aktiviti pemasangan perangkap kamera di kawasan berpotensi bagi tujuan pemantauan haiwan liar. Lokasi pemasangan terletak beberapa kilometer di sekitar hutan simpan tembat di dalam Taman Negeri Terengganu. Biasanya pemasangan kamera trap ni dia memakan masa 3 ke 5 hari. Jarak yang kita lalui untuk memasang kamera trap dalam 15 ke 20 km. Pemilihan kawasan pemasangan kamera trap ni adalah melalui pemantauan ataupun melalui cerapan hidupan liar. Sekiranya kita mendapat lagi banyak cerapan di situ, situ lokasi kita akan pasang kamera trap. Kamera trap biasanya kita akan tinggalkan di tempat pemasangan tu dalam tempoh 3 bulan. Dia boleh juga lebih sampai ke 6 bulan. Tapi setiap 3 bulan dia akan ada operasi ambil data kamera trap. Dengan pemasangan perangkap kamera ini, membawa kepada penemuan spesies hidupan liar yang ada di sesebuah kawasan liputan serta kemungkinan pencerobohan. Tujuan pemasangan perangkap kamera ini adalah salah satu dia untuk pemantauan hidupan liar. Lepas tu untuk mengenal pasti hotspot sekiranya ada penceroboh dan juga mengenal pasti hidupan liar yang berada di situ. Antara hidupan liar yang selalu kita tangkap dekat perangkap kamera adalah gajah, harimau, kambing gurun, hayam hutan, babi, rusa, beruang ada. Semua ada. Ya. Lah dia ni budak ni. Ke mana dengan Adin ni? Dia. Antia, anak gajah berusia setahun 7 bulan. Satu-satunya gajah jantan di pusat ini. Ya. Jom sini, Cik. Mai. Sini, Cik. Sini. Sini, Cik. Boleh. Dia situ. Ya. Dia punya behavior dia, rentak dia punya perangai dia sama. Bila kita dah masuk alam haiwan ni, jiwa kita dah ada. Makna kita kena melayan je. Ibarat macam kita melayan budak kecil anak-anak kita. Dia ni very sensitive. Kita kena belai. Kena selalu bercakap, bermain dengan dia. Ibarat bila kita bercakap, biarlah orang cakap kita ni macam orang gila. Cakap dengan binatang. Dia akan, gajah ni, dia ada satu naluri. Dia boleh tahu kita punya perasaan kita, kemanjaan kita macam mana. Pagi-pagi dah panggil Atia, kasih susu, kasih apa. Kena bercakap. Kena main dengan dia hari-hari. Berpengalaman lebih 9 tahun dalam menjaga anak gajah, sudah 8 bulan dipertanggungjawabkan menjaga Antia. Antia dibawa ke Sungai Deka pada tahun 2021 sewaktu kejadian banjir di Aring, Kelantan. Berkemungkinan anak gajah ini terpisah dari ibunya. Bila dengan anak gajah ni, jiwa kita ni rasa macam satu cabaran untuk kita. Macam mana kita nak buat anak gajah ni lebih baik. Kita betul-betul nakkan dia ni sebagai seekor gajah yang baik. Kita bela je, kasih makan, jaga kesihatan dia, apa semua. Masuk umur dalam 4 tahun, 5 tahun kita boleh buat training untuk ni. Jadi dia dah tahu je semua, dia dah tahu bau kita, suara kita, apa semua dia dah tahu. Anak gajah ni akan dengan kita selalu lah. Itu sebab kita kalau kita bercuti ke apa, kita adakan mahut seorang, pembantu. Jadi sekiranya ada cuti, dia yang cover ni. Jadi tak boleh tinggal. Benda ni memang everyday on je. Dia. Bau badan, ambil bau badan. Dikatakan antara haiwan cerdik, naluri dan sifat hampir sama dengan manusia.
penyayang dan pendendam, boleh menjadi sahabat jika disantuni dan mengganas jika dikhianati. Selamat Hari Gajah Sedunia. Gajah ni penting sebab dia adalah salah satu perintis dan dia salah satu jurutera hutan. Sebab semua hidupan liar dekat hutan, gajah ni adalah peneroka untuk hidupan liar yang lain. Gajah ni kita lindungi supaya generasi akan datang ni dia tidak ketinggalan dan dapat mengenal gajah. Latihan-latihan yang dijalankan adalah sebagai persediaan kepada anggota untuk menghadapi cabaran sebenar. Sekiranya kekurangan elemen tersebut, dia akan mendatangkan risiko kemalangan, kecederaan ataupun kehilangan nyawa semasa menjalankan sesuatu operasi dan latihan. Kita beroperasi dalam jerebu yang sangat tebal dan cuaca yang agak panas. Itu satu pengalaman yang menarik. Tidak akan saya lupakan lah sampai bila. Demi keselamatan perairan negara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau singkatannya Maritim Malaysia sentiasa bersiap siaga untuk diatur gerak ke mana jua pada bila-bila masa. Inilah satu-satunya faktor terpenting bagi mencapai matlamat untuk menjadi antara agensi penguatkuasaan maritim yang terbaik di dunia. Di ufuk samudera, merekalah nakhoda yang mendukung amanah, menguatkuasakan undang-undang serta menyelamat nyawa dan harta benda di laut bagi memastikan kesejahteraan perairan negara. Jika ada yang berani menceroboh, bersedialah untuk ditumpaskan. Special Task and Rescue Team, STAR Team atau pasukan tindakan khas dan penyelamat akan sedia digerakkan bagi membantu agensi dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang dan menyelamat di zon maritim Malaysia. Operasi khas menggempur atau menggeledah secara paksa, force boarding, antara tugas pasukan ini untuk melawan keganasan bagi mengenali bot atau kapal yang telah ditawan perompak atau lanun. Setiap anggota STAR Team perlu melalui 2 bulan latihan pemanasan serta 3 bulan kursus asas komando di Pusat Latihan Angkatan Tentera Malaysia sebelum ditauliahkan sebagai komando. Setelah itu, mereka perlu menghadiri kursus asas kepakaran yang dijalankan oleh STAR Team sebagai persiapan sebelum mengikuti operasi sebenar. Sebagai anggota STAR Team, seharusnya memiliki disiplin yang tinggi dan juga kekuatan mental dan fizikal. Ini adalah penting bagi sebarang latihan dan operasi kerana sekiranya kekurangan elemen tersebut, dia akan mendatangkan risiko kecederaan ataupun kemalangan ataupun kehilangan nyawa semasa menjalankan sesuatu operasi dan latihan. Bagi mengasah kepakaran serta kekuatan mental dan fizikal, keperluan untuk menjalani latihan menggempur adalah wajib. Latihan akan disesuaikan mengikut situasi sebenar di mana terdapat musuh yang telah menawan kapal dan penumpang atau anak kapal dijadikan sebagai tebusan. Kumpulan tebusan pula akan diletakkan di 2 bilik berbeza bagi memberi ruang kepada STAR Team untuk mempelbagaikan taktik menggempur. STAR Team pula akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Simulasi latihan adalah berdasarkan kejadian berlaku di atas kapal. Penyusupan dilakukan dari 2 arah
iaitu melalui tangga kapal dan melalui sisi kapal menggunakan caving ladder. Setiap langkah diatur cermat bagi mengelak dikesan musuh. Star Team mempunyai 2 task ataupun 2 tanggungjawab, iaitu gempur khas dan menyelamat khas. Latihan yang dijalankan adalah sebagai persediaan kepada anggota untuk menghadapi cabaran operasi sebenar. Yang kedua, ia juga adalah satu kaedah penyesuaian peralatan kepada anggota supaya anggota dapat memahirkan menggunakan peralatan-peralatan yang telah disediakan dan juga teknik-teknik supaya anggota tidak kekok dalam menjalankan operasi, terutamanya semasa operasi gempur ataupun menyelamat di laut. Pantas dan tepat, lokasi musuh menahan tebusan berjaya dihampiri dengan selamat. Setelah ia dikenal pasti, Star Team akan mula menggempur. Hasil tindakan pantas, musuh berjaya ditumpaskan dan tebusan berjaya diselamatkan. Pemeriksaan keselamatan kemudian dilakukan bagi menghindar kemungkinan musuh yang menyamar sebagai tebusan dan menyembunyikan senjata. Tango 1 kill. Over. Tango 2 kilo 1 Oscar. Over. Musuh yang menyerah diri dan tebusan yang diselamatkan kemudian akan dibawa keluar dari kapal dan diserahkan kepada pegawai penguatkuasa maritim untuk tindakan selanjutnya. Objektif latihan untuk menggempur dan menyelamat nyawa tebusan tercapai. Bagi mencapai objektif operasi dengan berkesan, terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan Star Team ketika melakukan serbuan. Satu daripadanya ialah dengan menggunakan letupan yang dinamakan bom helahan. Bom helahan ini adalah salah satu teknik yang mana digunakan oleh Star Team untuk mengalihkan perhatian musuh sebelum tim utama digerakkan untuk menggempur kawasan sasaran. Ia juga adalah salah satu elemen of surprise untuk memberi kejutan kepada musuh dan supaya tim gempur boleh bertindak untuk menyerang kawasan musuh. Teknik ini juga dapat memberi kelebihan kepada Star Team untuk mengatur arah serangan dan melakukan operasi menyelamat dengan lebih bervariasi. Selain simulasi menggempur, antara latihan yang dilakukan Star Team ialah simulasi menyelamat. Situasi menyelamat sebegini biasanya berlaku apabila bot pasukan penyelamat tidak dapat menghampiri kapal yang sedang dalam kecemasan dan terpaksa menggunakan teknik menyelamat bagi membantu mangsa. Anggota penyelamat iaitu yang terdiri pada anggota Star Team akan menggunakan kaedah monkey crawl ataupun cirurian. Kaedah cirurian ni adalah satu kaedah yang mana telah diajar oleh Special Rescue Team oleh JPS Coast Guard untuk menyelamatkan mangsa menggunakan kaedah yang minima, kaedah yang pantas untuk menyelamatkan mangsa dari kapal ke tempat yang lebih selamat. Okey. Saya akan masukkan cik dalam keselamatan ni untuk cik turun. Boleh? Boleh. Pakai sarung tangan. Boleh? Boleh. Cik boleh bangun Boleh. Perlahan. Helmet on. Cukup. Up. Test. Okey. Check. Dengan menggunakan teknik bridge line dan kaedah steep angle, mangsa dapat dipindahkan dengan selamat. Okey, cik. Okey, cik. Okey. Langsung release. Okey.
Mangsa kemudian akan diberikan rawatan kecemasan sebelum dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. Melakukan latihan dan menjalankan operasi sebenar ternyata berbeza. Waktunya tak terduga dan situasi di tempat kejadian susah untuk diramal. Apa yang penting ialah persiapan mental dan fizikal untuk menghadapi apa jua keadaan. Sepanjang perkhidmatan saya dengan StarTeam, misi yang amat mencabar adalah satu kes di mana kapal dagang di Perairan Johor telah ditawan oleh sekumpulan lanun dan StarTeam telah diatur gerak menggunakan pesawat untuk membuat fast roping di atas kapal. Semasa kami turun di kapal, lanun-lanun tersebut memberi tentangan kepada tim gempur StarTeam dan menggunakan objek-objek tajam seperti parang, besi dan juga membuat huru-hara di kapal tersebut. Ancaman dan tentangan daripada lanun tersebut bagaimanapun berjaya ditumpaskan oleh StarTeam hasil daripada latihan yang dijalani. Kejayaan ini menjadi pembakar semangat kepada keseluruhan pasukan untuk meningkatkan lagi prestasi dan sentiasa bersiap sedia. Unite and Fight, StarTeam sentiasa bersedia menghadapi sebarang operasi. Walaupun jumlahnya kecil, impaknya tetap dapat dirasai. Saya berpandangan StarTeam masih lagi muda dan baru dalam perjalanan untuk menjadi sebuah pasukan khas yang terbaik. Saya tidak melihat kejayaan yang kami telah kecapi sebelum ini adalah sebagai satu noktah untuk anggota StarTeam menambil dada. Namun ia adalah sebagai satu pemangkin kepada pasukan untuk menjadi satu pasukan yang terbaik dan disegani oleh pasukan yang lain. Selain pengoperasian di perairan negara, Maritim Malaysia turut terlibat dalam operasi di udara. Bahagian operasi udara berfungsi melaksanakan operasi udara di kawasan maritim yang dipertanggungjawabkan untuk menyokong fungsi penguatkuasaan Undang-Undang APMM secara efektif. Juruterbang Lieutenant Commander Maritim Fazuli Mansur dari Skuadron Amphibious antara yang aktif menjalani latihan dan operasi. Selain mencari dan menyelamat serta pemantauan dari udara, pesawat Bombardier CL-415MP sentiasa aktif melakukan latihan bagi memantapkan kecekapan setiap kru kapal. Lain padang, lain belalang. Begitu juga pandangan kru kapal ini terhadap pesawat yang mereka kendalikan saban hari. Setiap daripada mereka mempunyai tugasan tersendiri untuk dilakukan bagi membolehkan ia beroperasi dengan baik dan lancar. Pengalaman menerbangkan pesawat ini ternyata berbeza, lebih-lebih lagi apabila melibatkan pendaratan di atas air. Mengendalikan pesawat ini adalah satu kerjaya yang menarik. Ini kerana kami dilatih untuk melakukan pelbagai tugasan. Bagi saya yang tidak dapat dirasa oleh juruterbang yang lain. Ini kerana salah satunya adalah pengalaman untuk mendaratkan pesawat ini di atas air dan juga menyedut air dan juga melakukan waterbombing. Bagi saya ini jarang-jarang yang kita dapat berbanding dengan pesawat yang lain. Kawasan latihan untuk pesawat ini melakukan water scooping dan waterbombing adalah di Pulau Indah, Klang. Latihan melibatkan aktiviti scooping dan bombing di sepanjang sungai untuk mengasah ketepatan dan koordinasi di antara kru. Untuk mengawal pesawat ini memerlukan banyak koordinasi dan juga kena berfikiran yang kreatif, terutama untuk mengambil air di sungai ataupun di lautan. Ini kerana sekiranya kita melakukan latihan adalah berbeza dengan pengoperasian sebenar. Pengoperasian sebenar adalah lebih mencabar kerana kita perlu menggunakan pelbagai sumber, pelbagai information, tempat yang kita nak padam, juga kena mahir dalam membaca pergerakan air dan juga angin untuk memudahkan pengoperasian dilaksanakan secara lancar.
Untuk setiap sesi latihan, sebanyak 20 hingga 26 kali aktiviti scooping dan bombing dilakukan dalam jangka masa 2 jam. Ia juga bertepatan dengan operasi pemadaman kebakaran sebenar yang melibatkan jarak di antara sumber air dan juga kapasiti bahan api. Untuk mengendalikan pesawat ini semasa pengoperasian pesawat, dia perlu koordinasi yang menyeluruh daripada semua kru, di mana aircrewman akan memastikan sistem dalam keadaan yang bagus, ataupun airborne system officer. Dia akan memberikan lokasi punca kebakaran tersebut dan juga punca air yang perlu diambil. Sama ada berpunca daripada perbuatan manusia atau secara semula jadi, kebakaran hutan sudah tidak asing lagi. Operasi pemadaman kebakaran di hutan oleh skuadron amphibious ini bukanlah satu tugas yang mudah. Ia datang dengan pelbagai cabaran dan pengalaman. Setakat ni yang paling mencabar bagi saya adalah sewaktu menjalankan operasi pemadaman kebakaran di Palembang, Indonesia. Pertama kalinya pesawat ini melakukan tugas operasi di luar daripada Indonesia, dan cabarannya adalah sewaktu itu saya adalah sebagai pembantu juruterbang. So cabarannya adalah dari segi keadaan cuaca dia, muka bumi yang berbeza, dan juga sungai dia agak sempit dan juga berliku-liku. So jadi kita nak buat pemadaman tu, kita kena ambil juga dekat sungai punca air yang ada. Satu lagi adalah kita beroperasi dalam kabus yang sangat tebal, jerebu yang sangat tebal, dan juga cuaca yang agak panas. Bagi saya, itu satu pengalaman yang menarik yang tidak akan saya lupakan sampai bila. Walau berliku, setiap cabaran tetap dihadapi dengan tenang. Hasil latihan berterusan, koordinasi dan tunjuk ajar, setiap operasi pemadaman kebakaran berjaya membuahkan hasil. Kebolehan kru mengendali pesawat dalam pelbagai situasi dengan tenang adalah hasil daripada latihan berterusan. Bila kita selalu terbang lagi kerap dengan latihan yang mencukupi, kita menghadapi situasi itu dengan mudahlah. Time to time kita akan update ataupun beri sedikit nasihat kepada anak kapal. Okey, buat macam ni, yang ni tak boleh. Sebab di dalam penerbangan ni kita tak boleh ada kesilapan walaupun kesilapan yang kecil. Sebab impak dia punya tu besar. Kita nak mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku lah. Pesawat Bombardier CL-415MP buatan Kanada ini merupakan kapal yang telah diubah suai daripada hanya memadam kebakaran sahaja kepada turut boleh melakukan pemantauan. MP bermaksud Maritime Patrol, dan pesawat yang telah diubah suai ini hanya terdapat di Malaysia dan dioperasikan oleh APMM sahaja. Kami skuadron amphibious amat berbangga kerana pesawat CL-415 ini adalah unik, dan Malaysia adalah satu-satunya negara di rantau Asia yang mempunyai pesawat yang boleh memadam kebakaran dari udara, yang mana telah mengharumkan nama negara serta meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang mempunyai kepakaran tersebut. Mampu mengisi air sehingga 6,000 liter dalam sekali scooping atau sortie. Pesawat ini boleh terbang sejauh 2,400 km dan menjadikan operasi pemadam kebakaran di hutan atau di laut lebih efektif berbanding helikopter atau pesawat penangki. 17 tahun beroperasi. Sejak ia mula dikuatkuasakan pada 15 Februari 2005, sambutan ulang tahun APMM pada kali ini ternyata berbeza. Ada yang skeptikal dan ada juga yang teruja. Namun sambutan yang dilakukan di perairan Kuala Selangor ini berjaya dilaksanakan pada Februari lalu dengan jayanya. Pada mulanya ramai yang memikirkan ini akan menjadi satu cabaran yang besar sebab tak pernah buat. Selama 17 tahun wujud ni APMM ni tak pernah buat kan. Itu yang saya dapat kali ini, semua pegawai-pegawai yang pegawai pemerintah ni semua memang muda dan mungkin tak ada pengalaman tapi berpengetahuan. Jadi senang untuk saya mendidik dan membentuk mereka ni dan mengajarlah untuk buat yang terbaik. Of course saya tak buat dengan sendirinya. Ini bukan hasil kerja saya sendiri dan juga merupakan teamwork lah. Tanpa teamwork daripada pegawai-pegawai lain memang mungkin susah sikit lah untuk kita jayakan event ni. Maritim Perkasa, gabungan di antara eksersis dan sambutan ini membariskan aset laut dan udara dengan formasi melibatkan 9 kapal maritim, 4 helikopter dan juga pesawat bombardier. Setiap formasi dan koordinasi dilaksana setiap pegawai memerintah dan kru kapal dengan tepat. Bukan tak pernah keluar ke laut, bukan tak pernah buat boarding ataupun dan sebagainya. Cuma mereka tidak pernah buat keluar dalam kumpulan yang besar. Paling banyak pun kadang-kadang 2 buah kapal saja. Ini yang pertama kali dia orang experience ni. Selain daripada itu, apa yang demonstrasi itu normal. It's a normal day-to-day punya function yang saya boleh cakap lah.
Yang berbezanya adalah keluar dalam formasi yang besar dengan melibatkan aset yang banyak. Ramai pegawai pemerintah yang baru ni memang excited lah sebab dia tak pernah buat dan diberi peluang untuk buat, dan ini merupakan sejarah dalam APMM. Jadi mereka akan cherish this selama-lamanya lah. Ini kali pertama dulu saya terlibat. Saya sebagai pegawai pemerintah kapal ni, saya sebagai pegawai navigasi kapal ni. History is created, that's all. Dengan tema Kami Serius Melaksanakannya, penguatkuasaan melalui udara dan air dilakukan dengan progresif dan kondusif demi menjaga ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan perairan negara. Sempena bulan kebangsaan ini, saya berharap agar komuniti maritim dapat mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutamanya di laut. Saya juga berharap agar kita semua dapat menjaga keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara ini agar dapat dirasai oleh generasi akan datang. Bagi pendapat saya, untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan maritim, Agensi Penguasaan Maritim menjalankan tugas tanpa jemu melibatkan aset di laut dan juga aset di udara. Yang kita sedia maklum, perairan Malaysia adalah sangat luas dan penglibatan aset-aset di udara dan juga aset-aset di laut adalah amat penting demi menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan perairan Malaysia. Sama-samalah kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, sentiasa mengekalkan disiplin maupun disiplin diri dan juga disiplin perkhidmatan lah. Jauhilah diri daripada rasuah dan selamat maju jaya. Menggempur untuk menumpaskan musuh dan ancaman serta menyelamat mangsa dalam kecemasan tanpa mengira waktu dan lokasi. Itu tugas hakiki pasukan tindakan khas Star Team. Pesawat bombardier pula sedia memadam kebakaran walau di mana ia berlaku, hutan atau di lautan. Bersama barisan pertahanan lain yang membentuk dan melengkapkan benteng sekuriti negara, Maritim Malaysia tuntas mengharung gelombang.